Okay, hai Assalamualaikum semua. So, kita sekarang ni ada dekat Jalan Bali, dekat Bandar Baruda. Nak repair ataupun nak check dahulu 2 unit peti sejuk pelanggan kita di abang kat sebelah di tuan rumah dia ni. Okay, jom kita masuk dulu dalam rumah. Kita tengok dulu apa masalah dia. Lepas tu nanti insyaAllah dalam video ni saya akan terangkan macam mana jalan penyelesaian dia. Dan insyaAllah lah mungkin ada ilmu yang mulai anda pelajari. Jom. Kita tak boleh buat bising-bising kat rumah orang ni. Kan? Kalau dekat office saya memang saya jerit-jerit je. Assalamualaikum. Okey, jom. So sebenarnya saya dah tengok dulu dah. Abang ni pun dia dah cerita dah dengan saya. Dia ada 2 unit lah. Dan satu ni brand LG. Dia maksudkan LG betul? LG brand. So masalah peti sejuk ni atas sejuk, bahagian atas freezer sejuk, tapi bahagian chiller dia kata tak sejuk. So peti ais ni pun dia dah tutupkan, lebih kurang dah dibersihkan dan ditutupkan dalam tempoh 24 jam. Tapi tak apa, kita akan check peti ais ni terlebih dahulu. So yang ini jenama Samsung. Okay, yang ini masih lagi digunakan. Tepat bahagian freezer, nampak tak? Memang berasap-rasap, sejuk, okey. Dia punya bola dia ke, dia punya fishball ke, apa makanan semua cantik. Cuma isu dia dekat bahagian chiller dia ni, kita boleh tengok air dekat dalam ni pun memang tak sejuk. Sejuk-sejuk suam-suam je. So tak apa. Yang ini adalah kes yang kedua. Kita selesaikan kes yang pertama dulu. Okey, jom. Bro, sana bro. Okey, nak lalu. Jalan dulu. Okey, kes yang pertama ni, kalau kita nak tahu peti ais kita ni masalah dia tu masalah apa. Okey? Sebab apa isu dia, ramai orang nak repair tapi tak tahu masalah apa. So kita nak tahu dia masalah apa adalah kita kalau peti ais ni kita baru hidupkan, kita kena pastikan dia ada gas ataupun tak ada gas. Macam mana cara dia kan? Cara dia senang je. Okay? Kita buka cover bahagian atas ni. Saya baru on kan lebih kurang dalam 5 minit lebih kurang macam tu. Saya pegang body dia. So far body dia panas. Bila body dia panas, bermaksud peti ais ni kemungkinan 50% gas dia masih lagi okey. Tapi kalau body dia tak panas, bermaksud kompresor tak hidup ataupun ada masalah gas. Itu poin pertama. Tapi nak betul-betul sahkan dia ada masalah gas atau tak, kita kena buka bahagian atas ni. Alright. Kita keluarkan cover ni dulu. Ada tak? Ada. Screwdriver elok sikit lah. Ini screwdriver dah macam tu boleh. Flat screwdriver. Kita buka ni dululah. Tapi lain jenama, lain model. So cara buka dia berbeza-beza sikit. Okay. So untuk LG ni, kita buka dulu cover dia ni. Ada test pen tu? Ataupun multimeter punya ni. Ada. Ambil kotak ni. Kunci pada bro. Okay. So sekarang ni kita memang tengah buat service outside. So jadinya siapa-siapa yang ada masalah dengan peti sejuk ataupun mesin basuh nak gunakan perkhidmatan kita, InsyaAllah saya sekarang dengan tim, kalau rezeki anda saya sendiri yang datang ke rumah, memang saya akan buat video macam ni lah. Tapi kalau saya tak sempat, tim saya sendiri yang akan datang ke rumah. So siapa-siapa yang nak cari perkhidmatan macam ni, InsyaAllah anda boleh hubungi saya. Okay, nombor telefon boleh tengok dekat laman web kita www.hairulviku.com. Senang macam tu. Saya malah nak sebut nombor telefon saya berapa, tapi lebih senang anda ingat je nama saya, hairulviku.com. Okey, kalau luar daripada kawasan Johor nak cari perkhidmatan macam ni, kita ada My Technician. Pergi dekat laman web saya, pergi dekat button My Technician. Dekat sana kita ada ejen seluruh Malaysia ataupun saya punya technician yang dah belajar dengan saya tu, anda boleh hubungi mereka. Okey, kita buka dulu. Alright. Petang kau. Kapit. Okay, keluarkan cover dulu. Okay, masih lagi running Tengok masih lagi running. So, kalau ada isu atas sejuk, bawah tak sejuk, perkara pertama sekali, tengok dia punya kipas. Ni. Okay, tengok dia punya kipas. Kipas dia pusing ke tak pusing? Kalau kipas dia tak pusing, itu punca dia. Tapi kes yang ini, kipas dia berpusing. So, tak ada masalah. Kenapa? Saya cakap tengok kipas. Kipas ni, tujuan dia adalah untuk tarik udara sejuk cooling coil, dia turun ke bawah. Nampak lubang tu? Dia akan tembus ke sini. Dia akan tembus ke lubang-lubang ni. Macam tu. Okey, clear. Berapa orang tengah live ni kita bro? 512. 512. Lama kita tak buat live kan hari ni kan. Dan kita buat live hari ni pun dekat rumah orang apa-apa semua. So jadinya Alhamdulillah ada view, ada penonton. Mohon share. Mohon share. Okay. So kipas berpusing, kipas tak jadi masalah. Saya buka dulu dia punya kipas. Alright.
So, dekat bahagian ni tak ada masalah. So, next, macam mana kita nak tahu peti sejuk ni masalah apa dan apa barang yang perlu ditukar? Okay. Bila kita dah onkan tadi lebih daripada 5 minit, apa yang berlaku pada peti sejuk ni tau? Cooling coil dia, nampak tak? Boleh nampak tak cooling coil dia? Cooling coil dia ni, kita boleh nampak dia frost sejuk. Macam ni, frost sejuk. Okay? So, yang ini confirm. Peti sejuk ni tak ada masalah gas. Kalau anda sendiri yang buka, anda tengok macam ni, cooling coil dia sejuk, cantik macam ni, memang tak ada masalah gas. So, tak perlu masuk gas, tak perlu cerita pasal gas. So, masalah dia apa? Masalah dia adalah atas sejuk, bawah tak sejuk. So, isu dia adalah cooling coil ni, dia akan jadi frost. Maksud, dia tak cairkan secara automatik. So, rosak dia apa? Rosak dia adalah masalah sistem defrost. So, apa barang yang perlu ditukar? Barang ni. Ni yang pertama. Nama dia Bimetal sensor. Yang ni kena tukar. Okay? Yang ini, dua wire ni, ini adalah heater. So, heater ni kita akan check. InsyaAllah nanti saya akan sharekan macam mana cara nak check heater tu okey tak okey. Dan satu lagi komponen, iaitu dia punya defrost timer. Iaitu komponen yang mengagihkan waktu heater dengan kompresor tu mana satu nak kena jalan. Itu dia punya penerangan secara ringkas je lah. Okay? So, bermaksud kalau anda menghadapi masalah atas sejuk, bawah tak sejuk, kalau dalam ni penuh dengan air batu, cairkan dulu. Saya betul hari ni, abang dah matikan peti sejuknya, betul? Abang dah matikan peti sejuknya dulu, so jadinya tak nampak dia punya frost dia. Tetapi dari cerita tu, confirm itu masalah defrost. Sebab apa? Sebab gas dia semua cantik. Frost pipe ni putih cantik semua sekali. Okay. Clear Itu masalah dia. So, saya nak kena deal dulu dengan owner. Okay, tak apa. Anda boleh dengar apa yang kita open harga, tak ada masalah. Berapa kos untuk selesaikan masalah ni. Sebab kita ada offsite service apa-apa semua kan. So, untuk kes abang ni, saya akan tukarkan abang punya satu sensor. Lepas tu kita akan tukarkan satu dispose sensor. Dia punya dispose timer. So, yang ni dia punya dispose timer. Okay. Lepas tu, sensor abang punya sensor jenis 3 wire. Macam ni. So, semua kita masuk part original. Termasuk dengan outside service. Termasuk dengan upah, dengan warranty sebulan. Kita kira abang RM200 untuk selesaikan masalah ni. So, boleh? So, yang ni saya selesaikan terus. Kita tak payah bawa balik bengkel. Kita buat terus. Boleh? Boleh. Okay. Tak ada paksaan ni tau. Walaupun depan kamera. Abang kata tak setuju. Cakap je tak setuju. Ini betul-betul live ni. Jalan terus. Jalan terus. Okay. So, untuk masalah pertama ni. Sebenarnya, masalah ni kita hanya perlukan tukar sensor. Dan juga kita perlu tukarkan defrost timer. So, kita buat dulu. So, macam mana cara dia? Kita offkan dulu dia punya plug. Kan? Sebab itulah saya galakkan orang cari ilmu, belajar, lepas tu berajin tonton kita punya video. So, dekat sini anda dapat jimatkan banyak duit sebenarnya. Walaupun saya technician, walaupun saya sendiri buat kerja repair, tapi saya galakkan anda buat sendiri. Simple je. Sensor, belik sensor yang baru. Original. Sama. Okay? Plug and play saja. Masuk kat sini. Nampak tak? Dah. Settle. So, sensor ni, pastikan pelik sini, duduk dekat sini. Tempat asal balik. Rapatkan dengan besi dia. Cable tie dia, saya tak potong pun, ikat balik je. So, ini heater. Timer. Ni multimeter. Ni heater Ni wire heater. Kita check berapa nilai heater. Standard average nilai heater 300 sampai 600 ohm. Itu normal untuk heater punya bacaan. So, kita buka. Kita on. So, multimeter dia buka. So, kalau siapa-siapa yang nak menimba ilmu, nak belajar ilmu repair peti sejuk dengan mesin basuh ni lebih mendalam, insyaAllah, bulan 9 kita ada buat kelas. Okay, ni berapa ratus ohm? 416 ohm. So, bermaksud, heater ni masih lagi ada reading, heater ni masih lagi boleh berfungsi, dan heater ni masih lagi boleh dipakai. Tak perlu tukar dia punya heater. Sebab ni adalah heater jenis heater, heater coil. So, tak payah tukar heater. So, part dekat bahagian dalam ni dah selesai. Tapi sebelum kita nak selesaikan tu, kita kena uji dia punya saluran air buang dia tersumbat ke tak tersumbat. So, macam mana cara dia? Long, ambilkan satu bekas. Boleh bang saya pinjam abang punya jug air tu? Boleh. Okey, tuangkan. Masukkan air. So, kita akan uji dia punya saluran air buang dia. Sebab kita dah buka, kita kena testing semua sekali lah. So, dekat belakang. Bos, ada yang tanya, kelas kat mana? Kelas dekat V-Farm. Okay, kita akan buat dekat kita punya pusat latihan kita lah. So, siapa-siapa berminat nak belajar, insyaAllah pada 25
26, 27. 25, 26, 27. Maksud lepas pilihan raya bulan November ni. Kita ada buat kelas. Okey. Dekat belakang ni ada cover. Tolong dong buka cover ni. Okay, kita pusing sikit bang Okay. Oh, 1 minit fish. Okay, kita buka cover dulu. Okay, sedikit ilmu lah. Ilmu perkongsian kepada kita punya follower dan juga tuan rumah lah. Sebab abang lebih menggunakan peti sejuk ni. Okay. Dekat bahagian belakang ni ada cover bang kan. Kalau abang tak nak buka pun tak apa. Tapi abang wajib 6 bulan sekali buang dia punya habuk dekat belakang tu. Habuk yang macam mana ni? Tepi sikit long. Ni habuk yang macam ni. Ni sebab ini adalah ruang ventilation, ruang kitaran udara dia. So bila habuk ni dah tutup lubang ni, apa yang akan berlaku tau? Dah buka sana Belum. Okey, saya buka kejap. Okey. Apa yang akan berlaku saya tunjukkan. Peti ais memang akan jadi kurang sejuk. Peti ais memang akan jadi kurang sejuk bila ruang ventilation ni, ruang kitaran udara dia ni tersumbat. So sambil-sambil saya kongsi ilmu, sambil tu saya cari duit sikit lah. So jadinya, nampak sini So ni, nampak tak sini ada kipas satu. Ni ada kipas satu. So kipas ni, dia sudut udara daripada sini. Dia sudut udara bersih dari sini. Dia hembuskan udara ni untuk sejukkan kondenser ni. Untuk sejukkan kondenser ni. So jadinya bila ruang dekat belakang ni tersumbat, udara baru, fresh air, dia tak boleh masuk dan dia tak boleh sejukkan kondenser. Bila kondenser panas, itu membuatkan peti ais jadi kurang sejuk. So dia tak jadi efisien, dia tak jadi betul-betul power lah. Kalau aircon, outdoor unit kita, habuk penuh, dia kurang sejuk. Sama juga dengan peti sejuk. So dekat bahagian belakang ni, kita cadangkan 6 bulan sekali, selak je macam ni, ambil penyapu, sapu. Kalau tak nak buka skru. Okay, sapu sahaja. Okay. So tadi saya cakap, kita kena pastikan saluran air buang dia okey tak okey. Ni saluran air buang. Okay. So, ini dia punya pecah pula. Okay. Dekat Sungai Buloh ada ni. Kita ada cawangan, bukan cawangan lah. Kita punya agent. Okay, kita ada kita Technician. my technician kita. Kita kena ambil satu lagi. Okay. Okay. So, sini. Reput semua ni sebab panas. So, ini saluran air buang dia. Nampak? Okay. So, saya kena masukkan air ni. Tengok kamera ikut sana. Okay, tuang je kat atas cooling coil. Nanti bro lari sini Okay bro. Itu. Pastikan Along terus tuang. Pastikan air ni keluar dekat sini. Okay dah cukup long. Air dah keluar. Okay, pastikan air keluarlah dekat sini. Kenapa? Ini penting sebab kalau saluran ni tersumbat, dia akan jadi masalah air keluar ikut pintu depan. So sementara kita tengah buka tu, kita check terus ada tersumbat ke tak tersumbat. Alright, belajar So dekat itu satu point dia. Alright. So untuk bahagian atas sebenarnya dah selesai dah barang apa yang perlu ditukar. Tukar satu sensor je. So yang saya cakap tadi, defrost timer dia dekat mana? Defrost timer dia dekat sini. Halong buat. Ni saya tengah training seorang budak ni, budak rambut kuning ni. Okey. Itu dia punya defrost timer dia. Alright, kita buka dulu defrost timer. Alhamdulillah 737 mata memandang. Okey, sambil-sambil tengok kita belajar. Okey. Bila kita ada ilmu, tengok macam ni Kalau cakap nanti tak seronok, tapi itulah. Okey. Kita pergi rumah orang, pergi satu rumah, buat tu defrost timer dia. Plastik dia semua dah kuat, tak apa, tak payah pakai plastik dia. Buka je. So dapat belajar. Nampak tak? So buka dia punya timer dia. Bos, ada yang tanya kalau tersumbat lubang air tu nak buat apa? Kena jolok. Okey, jolok daripada sini. Jolok daripada sini sampai ke atas. Jolok pakai apa? Pakailah puller ke apa. Sekejap, jangan buka dulu dia punya wire dia. Saya ambil ni. Tak apa, saya tahan bang. Boleh bang, saya tahan. Dah ambil timer baru. Okey. Ni timer baru. So tengok untuk LG, dia boleh apa orang cakap? Boleh tertukar dan boleh berpusing dia punya wire dia. So jadinya kena perhatikan betul-betul sebelum dan selepas. Bermaksud sebelum nak tukar, ambil gambar dulu. Contoh macam ni. Okey. Di situ bro Okey. Ada yang cakap Along rambut kena gas So ambil gambar dulu macam ni. Ambil gambar dulu macam ni. Maksud kita nampak coklat dekat sini, hitam dekat sini, kelabu oren. So kita ambil timer baru. Yap.
Afsal Right. yakin boleh cari dekat laman web kita. So yang ini kita pakai original timer LG. Okay. So buka plastik dia. Tunjuk dah bang Amro buka. Nanti kau orang cakap kau main silap mata. Cakap buka tapi cakap tukar timer baru tapi tak tukar timer baru. Ni memang kita buat live betul-betul, memang kita tukar timer baru. Kita masuk. Okey, cabut satu-satu wire. Okey. Cabut wire dulu satu. Cabut. Nampak dah nak kena ketuk budak ni. Okey, betul. Alright. Sebaik betul. Okey. So buka. Alright. Cabut. Iya. Okey, settle. Nampak tak? So pasang balik timer tu tempat asal. Pasang balik timer tempat asal. So dah selesai dah sebenarnya masalah ni. Dua barang tu saja, insya-Allah atas sejuk bawah tak sejuk tu boleh diselesaikan. Cuma isu dia adalah macam mana kita nak detect kerosakan tu. Tak semestinya atas sejuk bawah tak sejuk, dua masalah ni. Okey, tak semestinya. So kat situlah yang kita kena belajar. Kalau kita tonton video, boleh belajar. Tetapi kita kena tonton banyak video sebab ada isu atas sejuk bawah tak sejuk, bukan barang tu yang rosak. Ada barang lain yang rosak. Macam saya tadi kipas motor lah, apalah semua. So jadinya, tak perlu. Sini je. Bro, sini je. Ambil je sini. Okay, teruskan je. Okay. So jadinya apa? Jadinya kenalah belajar. Barulah kita tahu. Masalah macam ni, apa benda kena tukar. Masalah macam ni, apa kena tukar. Sebab punca atas sejuk bawah tak sejuk ni, dia ada 4 punca dia. Yang pertama ni lah sistem discross. Yang kedua kadang-kadang sistem ventilation. Sistem ventilation ni dia melibatkan kipas. Macam tu. Okay, kat belakang sini dah settle. Skrukan jatuh. So untuk LG, dia punya discross timer dia duduk kat belakang. Dekat tempat Along buat tu lah. Okay, selalu kamu dengar Angah-Angah kan. Ini Along pula. Saya memang budak-budak saya satu Along, Angah, Acik. Engkau apa? Saya tak ada. Okay. So kita ikat dulu So belajar sesuatu tak dalam kita punya live video hari ni. Simple je. Tapi ilmu dia bermanfaat. Betul tak? Kalau setuju bagi saya thumbs up banyak-banyak dengan heart. Bagi saya love. Siapa nak bagi saya bintang boleh bagi hadiahkan saya bintang. Okay, yang itu bersihkan dulu. Okay. Ambil penyapu tu. Bang, saya pinjam penyapu abang Okay. Bos, untuk perempuan yang minat nak belajar, boleh, tak ada masalah. boleh masuk kelas Boleh. Tak ada masalah pun. Okey. Sapukan sikit. Sapukan sikit je. Bukan susah pun. Kita buat simple je. Okey. Kalau anda nak buat lagi tu terpulanglah. Kita bersihkan habuk tu je. Okey, right. Sini. Sapu sikit. Tapi macam inilah isu bila buat dekat rumah pelanggan. Dia macam berkecai sikit lah dekat rumah pelanggan ni. Tapi kadang-kadang pelanggan kata okey je, tak apa, lagi senang, lepas ni dah boleh buat kerja dah. Kalau buat balik, jangan kelanggoy. Tak apa bang, nanti kita pijak-pijak kotor satu rumah dia bang. Okay, right. So letak tepi dulu. Ambil alas kaki tu, alaskan sini supaya kaki kau tak basah, supaya tak berkecok satu rumah. Ni Feng Trang, right. Thank you for the star. Okay, jom. Pasang ni. Alright, kipas jalan. Pusingkan. Dah settle dah. Dekat bahagian belakang ni. Okay. Ari Malik cakap tu, Alhamdulillah bermanfaat bagi yang tak berapa tahu bab peti ais. Betul. Kalau kat sini kita dah dapat satu ilmu. InsyaAllah lepas ni kita akan buat yang ini pula. Kita akan buat peti ais Samsung side by side. Masalah dia sama juga. Cuma kedudukan pintu dia berbeza. Yang sana pintu dia dekat atas, chiller dia tak sejuk. Yang sini freezer dia sebelah kiri sejuk, tetapi chiller dia sebelah kanan ni tak sejuk. Cuma yang membezakan, yang ini adalah sistem fully PCB board, fully computer board. So jadinya dia tak gunakan discross timer. So kalau berlaku masalah sebelah tak sejuk ni, apa nak kena buat? Kena stay tune. Sebab saya nak sharekan ilmu pula untuk peti sejuk yang jenis menggunakan PCB board. So maksud hari ni anda sangat beruntung. Kalau anda tak nak tengok, betul bang. Satu video, dua ilmu. Okay? Dua ilmu. Satu video, dua ilmu. Okay. Sebab kadang-kadang bang kan, ramai sangat saya jumpa orang, bila tak sejuk je, orang cakap masalah gas. Tak sejuk je, masalah gas. Tapi insyaAllah kita boleh selesaikan. Sebenarnya ini bukan masalah gas. Dan ini pun insyaAllah saya bagi jaminan, ini pun bukan masalah gas. Okay. So yang ni dah settle. Kita settlekan satu. Thank you for the star. Okay. Share rezeki daripada Kota Singa dia kata. Kota Singa, Singapore. Alright. So kita pasang dulu plug. Okay, kita dah onkan balik plug. So sini kamera.
Alright. Pergi rumah orang buat bising je kan. Okay. So dekat sini sensor kita dah pasang, sensor kita dah tukar. Ni sensor yang lama. So kita letak kat tepi. Fan motor. Kita nak kena test, final test. Sebelum kita nak declare barang ni dah siap, kita pasangkan kipas semula. So kat sini kena pastikan cangkuk ni duduk dalam Cangkuk ni duduk dalam. Okay, air tadi kita dah test. So far air tak ada masalah. Kita pasang balik soket untuk kipas. Kipas dah jalan. Sini laluan wire. Okay, pada technician muda yang baru nak belajar kena tahu wire kena tarik masuk sini. Jangan wire duduk kat dalam. Okay, wire lalu sini, cangkuk balik tempat asal dia. Original dia kat situ laluan dia. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita pasang cover dia ni. Kita testing dia punya apa tu, udara dia. Okay, kita testing udara dia dekat sini. So masuk dulu cover. Alright. So kat sini skru, kejap lagi kita pasang skru. Kita buka normal nombor 5. Okay, normal nombor 5 standard lah tu. Kita buat standard temperature. So kita tutup. Apa yang kita nak kena buat? Kita kena test. So untuk test, switch pintu kena tekan. Okay, kenapa kena switch pintu? Sebab ada setengah sistem kipas dia ikut switch pintu. Nanti anda tak tekan switch pintu, anda rasa angin kat sini tak keluar, anda kata kipas pula ada problem. Rupanya anda lupa tekan switch pintu. So tekan switch pintu, rasa lubang angin sini. Rasa lubang angin sini, kita akan rasa ada pergerakan udara. So bila ada pergerakan udara, masuk udara sejuk daripada atas turun ke bawah. So masalah ni dah selesai. So apa saya buat untuk peti sejuk ni? Tukar sensor, tukar timer. Kerja ni nampak mudah, tak sampai setengah jam. Secara live saya cakap direct terus dengan pelanggan-pelanggan kita. RM200 outside service. Bermaksud datang ke rumah kita buat. Tapi kalau anda datang ke kedai saya, harga lagi murah. So kalau nak hantar ke kedai terus, harga lagi murah. Sebab apa? Saya tak perlu datang ke rumah. Tapi kalau saya datang ke rumah, inilah rate harga sini saya. Tapi sebenarnya RM200 tu murah sangat dah. Sebab standard orang lebih daripada RM250. Tapi kita buat sekali kongsi ilmu. So siapa nak cari saya punya technician, boleh pergi dekat laman web saya. Kalau nak gunakan perkhidmatan kita warga Johor, hubungi saya. Nombor telefon ada dekat laman web kita. Alright, jom. So sebelum saya terlupa, Long tu pasangkan skru dengan cover dia. Sebelum saya terlupa, kalau anda nak DIY sendiri, nak cari spare part, InsyaAllah kita pun ada jual dia punya spare part. Boleh cari dekat laman web kita ataupun boleh hubungi saya dekat laman web saya. Alright, sekarang ni kita nak selesaikan masalah ni. Dah ready tak untuk masalah yang kedua? Untuk unit yang kedua? Kalau dah ready, kita nak ada engagement sikit dalam kita punya live video. Komen ready. Bagi saya thumbs up. Bagi saya love banyak-banyak. Boleh? Okay, jom. Masalah peti sejuk ni, bahagian chiller tak sejuk. Bahagian freezer sejuk. Jom kita tengok dulu apa masalah dia. So apa yang nak kena buat? Kita kena keluarkan semua barang dekat bahagian dalam sini dulu. Bang, saya letak kat lantai dulu boleh bang? Boleh Okey. Oh, ada yang cakap biasa 350 kedai ambil. Betul? Ya, kalau datang ke rumah. Betul? Tak, saya tak nafikan. Tapi saya bukanlah kata nak untung banyak. Pada prinsip saya, biarlah kita buat kerja lebih sikit. Okey? Tapi kita ada untung. Lepas bayar gaji budak apa dah cukup lah kan. Kau nak tekan gila-gila, nak tekan sampai 350, 400 sekali datang apa semua. Kesian lah orang kadang-kadang kan. Terus terang saya cakap, barang ni RM45. RM45 saya jual original. Display sensor ni 30 lebih ringgit. RM35. 45, 35. Total RM90. Betul? RM90. Saya charge RM200. Saya ada untung RM110. Okey lah. Barang ni bukan barang yang beresiko. Maksudnya bukan barang yang beresiko. Bila kita pasang, pump dia meletup. Tak ada. Ini adalah sensor. So jadinya kurang beresiko. So jadinya patut-patut lah. Pada saya patut-patut lah tu. Ada gaji cukup lah. Lagipun rumah ni kita buat dua biji. Kan? Kita buat 2 biji. So okey lah.
kelas 1 dapat 100 untung, yang kedua dapat 100 untung, dapat 200 untung, kerja tak sampai 1 jam, nak apa lagi? Betul tak? Orang lain kadang-kadang terpaksa kerja 1 hari baru dapat 100. Tapi kita yang ada ilmu 1 jam dah dapat 100. Kan? Okay, buka. Membebel pula nak nasihatkan orang. Pandai-pandai je nak nasihatkan orang kan. Tapi itulah ilmu. Okay, kita buka dulu. Okay, keluarkan. Baik, keluarkan habis. Okay. Tentung. So, sedikit ilmu. Perasan tak kat sini tak ada switch pintu? Keluarkan. Okay. Dekat mana switch pintu dia? Saya sharekan sekejap lagi. Kita kasih keluar dulu barang. Okay, boleh? Tarik keluar. Penang ada ejen Ada, kita ada ejen seluruh Malaysia, okay, yang dah belajar dengan saya. Mereka ni semua adalah student-student saya yang dah belajar dengan saya. InsyaAllah, walaupun saya dah keluarkan 100% saya punya ilmu pada mereka, tapi mereka ni kuranglah sikit pengalaman dia. Mungkin tak adalah sepantas saya buat kerja, tak adalah selaju saya buat kerja sebab mereka ni baru belajar kan. So, beri peluang pada mereka. Okay. So, sekarang ni kita nak buka cover bahagian sini. Sebab cooling coil dia duduk dekat bahagian sini. Kita nak tengok apa masalah dia. Sebab masalah ada dekat sini, bukan ada dekat sini. Kat sini, dia hanyalah sama macam PTS 2 pintu. Sini hanya terima udara sejuk dari sini. So, masalah dekat mana? Masalah dekat sini. So, kita kena buka sini dulu. Kita nak test dia punya kipas dia dulu. So, yang ini fully PCB board. Kipas dia memang tak jalan selagi pintu dibuka. So, macam mana? So, kat sini ada sensor. Okay. Selalunya kat sini akan ada sensor. So, ambil multimeter. Sensor dia guna magnetic sensor. So, kat sini akan ada satu magnet. Bila pintu ni ditutup, magnet ni akan tekan switch kat sini. So, saya punya multimeter ada magnet kat sini. Okay. Tak detect. Okay, nampak tak? Mana magnet dia? Okay, nampak? Saya letak kat sini. Saya punya multimeter. Okay. Lampu terpadam. So, lampu terpadam. Normal. Saya buka. Saya letak. Okay. Tutup. Kita akan test dia punya kipas. Rasa angin. Sebab kadang-kadang bila kipas tak jalan, automatically sebelah boleh jadi tak sejuk. So, bila saya test macam ni, anda tak akan dapat lihat dengan jelas. Tapi, yang pertama sekali saya nak beritahu kat mana kedudukan sensor dia. Belajar kan? Kita buka cover nilon, kita nak tengok kipas dia jalan ke tak jalan. Okay, buka dulu. Alright. Sebab bila kita buat peti sejuk jenis fully ni, so kadang-kadang orang kata kipas rosak. Tapi tak dapat detect kipas tu okey ke tak okey. Okay. Belajar sesuatu hari ni. Banyak ilmu hari ni. InsyaAllah ikut jadual kita hari ni kita ada 4 tempat yang saya nak kena pergi. 4 tempat. 4 hari cuti, 4 hari ke 4 tempat saya kena pergi. So, ini rumah yang pertama. Selepas ni kita ada nak pergi ke Kempas. Dekat sana ada masalah mesin basuh kan. Kita akan buat video dekat sana juga. So, kena stay tune belajar. Hari ni hujung minggu kan. 828 orang tengah live dengan kita. So, bolehlah bagi saya thumbs up. Siapa nak bagi saya bintang, boleh berikan saya bintang. Alhamdulillah setakat ni 274 bintang kita terima daripada penonton-penonton view kita. Kalau anda rasa view ni ataupun video ni bermanfaat, nak hadiahkan kita bintang lagi, boleh hadiahkan kita bintang lagi. Okey, buka bawah dulu. Dah. Okey, kita keluarkan cover ni. Boleh cari angle sikit. Memang susah buat video ni. Nak kena cari angle. Technician kepala kena sengit. So, sebaiklah tuan rumah sporting kan bagi saya buat video mekak kat rumah dia. Okey, tengok sekejap. Okey, bagi dalaman. So, dekat sini. Tengok, ni dia punya cooling coil dia. Okey, cooling coil dia cantik. Frost cantik apa semua. So, sini dia punya fan motor dia. Okay, kat sini fan motor dia. Boleh nampak tak fan motor dia kalau kita masuk dalam sikit? Nampak ni fan motor dia ni. Okay, itu dia punya fan motor dia. Boleh nampak Sekejap saya test sekejap fan motor dia hidup tak hidup. Macam tak ada. Okay, saya lampu dah tutup. Okay, kita tunggu sekejap. Tengok fan motor tu gerak tak gerak. Sebab fan motor tu dia ikut kita punya. Okay, gerak. Cun maksudnya fan motor tak jadi masalah. Fan motor okey, so tak payah tembak fan motor. So kita keluarkan kat sini. Alright. Fan motor selesai. So fan motor ni udara dia tu, udara dia tu dia akan sedut udara sejuk ni. Dia akan masuk ke corong sini. Okey, kita buka lampu ni. Long. Buka lampu ni, kat sini ada klip. Tengok klip. Sini ada klip. So macam mana kita nak
tahu kat mana ada klip tau. Ini kelebihan ni. Ini namanya pengalaman saja. Okey. Tengok betul dekat situ bro. Nampak tak? Dia ada 3 segi ni. Nampak tak ada 3 segi ni? Oh, okey. Okey. Nombor 3 segi tu menunjukkan dekat situ ada klip. Okey dah. Okey. Right. Tadi dia nampak tak? Right. Letaklah ni. Badan gemuk. Saya kecil. Aduh, Aduh. Ya. Okey. Okay. Right. So, kita nak buka ni. Kita nak tengok saluran udara sejuk dia tu datang dari mana. So, sini. Tengok sekejap ni dia pakai apa? Sistem apa? Samsung. Tak ada tulis twin coil Tak ada. Okay. Right. Buka cover ni tu. Kita nak tengok. So, lampu tu. Wire lampu tu kena buka. Dalam takut ada skru lagi. Ada tak? Okay. Keluar. Ada skru kat tepi dia. Kiri kanan. Kat telinga dia tu. Kita tengok dulu belajar. So, saya ni dah lama tak outside. So, jadinya dah lama tak outside satu perkara. Dah lama juga tak buat direct terus macam ni. So, lain model, lain dinama, lain dia punya pattern dia, kedudukan skru dia, apa-apa semua. Tapi lebih kurang sajalah. Macam tu. Kita buka, jangan buka dulu. Kat situ. Okay, right. Kita tengok kat mana saluran udara dia. So, dia tak ada saluran udara pergi ke sebelah ni. Bermaksud dia ni ada twin coil. Sini ada lagi lah. Mungkin kat sini ada lagi, tapi kita check dulu. Keluarkan dulu ni. Sebab kat depan dia tak ada tulis twin coil. Oh, ada lah. Ni twin cooling. Okey, twin cooling lah. So, maksudnya kat sebelah ni, dia ada satu lagi cooling coil. Itu kadang-kadang bila kita nak repair, kita kena tengok body tu. Kalau dia ada twin cooling ni, bermaksud dia ada 2 cooling coil. Cooling coil satu dekat bahagian freezer, satu dekat bahagian chiller. So, kena keluarkan. Kita tengok dekat bahagian chiller, cooling coil dia. Right. Ni tutup dulu. Right. Right. Letak sini. Letak je situ. So, kita tengok apa masalah dia bila kita ada twin cooling. Boleh, bang? Maksud 2 cooling coil. Sebelah tak sejuk, apa masalah kita tengok. Okay. Belajar. So, hari ni boleh tak belanja saya? Lama saya tak dapat 1K mata. Macam memandang. Ada potensi boleh dapat tak? 826 boleh ni. Ada kan? So, 826 orang bantu saya tekan share. At least 10% daripada 800 tu, 80 orang tekan share sekarang untuk naikkan view kita 1K sebab ini ilmu mahal. Saya rasa tak nak, saya tak rugi apa-apa. Kan saya boleh end live, hidup saya terus macam ni. Okay, tapi kalau anda nak ilmu, 80 orang, 10% daripada 800 orang, tekan share sekarang. Kita nak tengok masalah sebelah tak sejuk ni, apa masalah dia. Tati Shopee cakap dah share ke 10 grup dah, bos. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Okay, so baik-baik gula. Right, inilah cabaran dia bila kita buat barang banyak, kita kena pindahkan dululah. Okay. Keluarkan semua barang. Kita nak tengok dekat bahagian dalam. Ajuin, thank you for the star. Right. Okay, boleh. So, dalam tu je long Okay. Kita akan tengok. Sebab yang ini, dari mata kasar saya tadi, saya nampak peti air ni pernah di-repair. Betul? Pernah di-repair. Lepas tu saya nampak juga peti air ni pernah ditukar dia punya capillary tube, pernah dimasukkan gas. Okay. Macam mana saya tahu? Tengok sini. Senang cakap ni bukan anak dara lagi lah. Okay? Bukan anak dara lagi ya. Tengok sini. Ni. Nampak tak? Dia dah tukar capillary tube. Dia dah bypasskan capillary tube ni daripada luar. Semua masuk capillary tube lama ni. Nampak ni dah potong. Nampak? Dah kena potong. Masuk sikit. Dah kena potong tu. So, dia bypasskan daripada luar. Nampak tak? Okay, kita nak tengok macam mana cara dia bypass. Tu kita nak kena buka dekat sebelah ni. Okay. Okay, dia bunyi tintong sebab sensor dia tak detect. So, selalunya side by side dia punya sensor dia memang akan duduk kat sini. Dia akan duduk kanan untuk chiller, kiri untuk freezer. Kita buka dulu. Soalan bang, tanya. Ini magnetic punya sensor. Kalau kita pakai magnet biasa, boleh? Boleh. Yang saya pakai tadi multimeter tu, belakang dia ada magnet. Dia tak ada masalah. Masa tahu penonton pun nak tahu. Boleh. Cuma tak boleh pakai magnet fridge. Magnet fridge tak boleh sebab magnet dia tak cukup kuat. So kadang-kadang kita letak sini kan, dia tak detect. Tak detect. Sebab apa? Magnet fridge ni tak cukup kuat. Dia kena pakai magnet yang betul-betul kuat untuk
untuk tarik dia punya sensor dia tu. Alright, kita buka dulu, kita nak tengok cooling coil dekat sebelah ni macam mana dia punya rupa dia. Okay, sebelum kita nak campur tangan, kita kena tahu dululah apa yang dia dah buat. Selalunya, okay, ini pengalaman ini pengalaman. Long ni technician baru 2 bulan dengan saya. Bawah tu keluarkan habis. Okay, baru 2 bulan saya sebenarnya tengah proses training dengan dia ni. Tengah mengajar dia ni. Selalunya dekat lampu ni, dalam ni kadang-kadang ada lagi skru. So kita kena buka dekat lampu ni. Tip dia samalah macam tadi saya cakap, kat mana ada punat tu, kat situ biasanya akan ada dia punya clip ni. Okay. Right? Satu skru. Okay, ada satu skru kat sini, buka dulu. Alright. Okay, kita buka dulu. Kat dalam ni ada satu cooling coil lagi. Okay. Lepas jam tadi view kita start kat 826 je bos. Oh ya ke? Cuba komen sekarang ni view kita berapa? Cuba komen sekarang ni view kita berapa? Okay, boleh tak? Bawah ada lagi skru tak? Tengok. Habis skru? Check. Okay, kejap. Saya double check lampu ni dalam ni ada satu lagi ni. Tak nampak. Silau. Ada alasan, tak apa. Hidup ni memang kena ada alasan. Okay. Right. Dah buka. Kita keluarkan cover tu. Apa pula alasan dia? Okay. Cover tu kita keluarkan dulu. Atau cover bahagian lampu. Right. Boleh? Okay, ni je bos. Okay. Right. Sini tak ada apa. Sini cuma ada lampu sahaja. Okay, sini ada lampu dengan satu sensor. Okay, sensor yang warna biru ni tengok sensor yang warna biru ni, ini adalah sensor temperature sensor. Maksudnya macam thermostat lah ni. Okay, sensor warna biru ni. So yang ni kalau kita cabut, confirm unit ni akan padam. Sebab thermostat punya sensor. Jadi kita tak nak buka sini, kita biarkan dulu. Sebab kita nak dia dalam keadaan running. Pegang sini. Right, cover ni kita nak kena keluarkan. So, skru 2 bawah dah buka? Dah. So kadang-kadang dia ada dekat sini lagi. Betul. Okay. Kat sini lagi ada. Dua kiri kanan. So kadang-kadang anda bayar mahal kepada technician bukan sebab barang yang ditukar, tapi disebabkan pengalaman dia. Kalau anda panggil technician yang kurang berpengalaman, yang tak ada pengalaman, dia tak pandai nak mana satu benda nak buka, dia dah tak ada, dia nampak 2 dah buka, dia rentap aja, pecah. Okey? Itu yang mahalnya. Okey, buka lagi 2 skru dulu. Alright. Peti sejuk saya sama macam ni, atas tak sejuk. Okey, kita tengok dulu. So boleh tak komen sesuatu berapa? Oh, ada 888 dia kata Oh, 9900, 907. Sebab saya punya view start. 826 saja tak bergerak-gerak. Alright, kita dah buka. So dah cover. Okey, cantik. Memang confirm kita nampak dekat sini. Okey, kita nampak dengan jelas dan terang. Pegang sini dulu. Alright. Okay, kita nampak terang dan jelas. Dekat sebelah ni cooling coil. Cooling coil dia di mana? Okey bos. Okey, dah sambung. ada meter. Okey, macam biasa kita kena pastikan kipas berjalan. So, Long. Kat sini cari. Okey, cari detect sampai dia pump terpadam. Okey, dah detect. So, nak kipas broke. Okey. Tengok kipas. Okey. Boleh tak jangan masuk nanti Kang kat flash. Okey, nampak kipas tu. Kita tunggu sekejap. Kita kena pastikan kipas ni berjalan. Okey, kipas berjalan. Sebelum masuk kipas tak ada masalah. Okey, settle. So kita dah boleh buka kipas. So dekat sini ada 2 wire ni. Ini adalah wire heater. Heater dengan kipas kalau kita buka dia tak akan matikan sistem. Okey, dia tak akan matikan sistem. So kita boleh buka sekejap. So tengok kat sini cooling coil ni. Nampak tak cooling coil ni langsung tak sejuk. Okay, cooling coil ni langsung tak sejuk. Sebelah sini, nampak tak sejuk? Putih. Sebelah sana tak putih. Boleh tak kita tengok dua-dua view? Sini putih, sana tak putih. So, maksud sana, gas tak masuk. So, untuk twin cooling, ataupun kita panggil twin cooling coil, dia dekat belakang dia ada satu step valve. Step valve tu yang akan bukakan mana satu valve dia nak buka. So, sekarang ni, masalah dia, cooling coil ni, tak sejuk. Gas tak masuk dekat bahagian sini.
So kita kena check dekat bahagian belakang. So dia tak ada masalah pendawaian, tak ada masalah heater, tak ada masalah sensor, tak ada masalah apa-apa pendawaian. Dia cuma masalah pada sistem gas. So kita fokus pada masalah sistem gas. Jom tutup sini. Kita kena tarik sikit peti ais ni. Kita nak pergi tengok dekat bahagian belakang. Jom. Sini. Pusing. Bro, sini bro. Bro. Alright. Okay. Aduh. Dia mengeluh je. Hebat. Hebat. Aku kan komplain banyak, orang cakap aku ni kritik kerja orang. Tapi ni kerja siapa? Abang hantar kat saya ke bang? Bukan Ni hantar kat mana? Tak tahu tak payah sebut lah. Tapi bukan dengan saya lah Bukan dengan saya batu je saya. Okey, macam ni Sekejap kamera boleh. Okey. Okey. Macam mana sistem dia jalan ni? Okay, saya tengah hadam dia punya sistem dia. Macam mana dia buat. Lepas tu dia potong. Lepas tu macam mana pipe tu balik. Okey, tengok baru apa? Formula baru je. Kalau Shifu dah termenung tu, saya tak tahulah dia macam ni sebenarnya. Sebenarnya saya faham. Tapi saya nak terangkan tu, dia saya agak susah sikit saya nak fahamkan. Okey, sistem dia ni, kita tengok macam mana technician lama dia buat. Sebenarnya ni out, tak boleh buat. Memang kena tukar. Okey, so yang ini dia dia guna twin coil. Okey, dia guna twin coil tapi dia tak guna step valve. Bermaksud sistem ni memang tak ada sistem step valve. Tak ada wire apa-apa semua. Memang tak ada step valve kat sini. So bermaksud dia gunakan twin coil. Coil pertama sejuk. Habis sejuk dekat coil pertama, baru dia pergi masuk pada coil yang kedua. Macam tu dia punya sistem. Maksudnya coil tu dia buat dua tempat. Dia masuk yang pertama, dia pergi tempat yang kedua. So isu dia adalah daripada condenser, cantik. Keluar condenser, masuk filter, dia masuk capillary tube. Lepas tu ukuran capillary tube standard. Saya rasa ni okey. Ukuran dia tak ada masalah. Size capillary tube pun standard 0.28. Okey, ini tak ada jadi isu. So dia masuk pergi ke cooling coil. Nampak Dia masuk pergi ke cooling coil pertama. Okey, jom kita masuk sini. Okey. Kat sini dia punya silap dia. Okey, kat sini dia punya silap dia. Dia terus masuk kat mana? Okey, dia terus masuk dekat cooling coil sini. Nampak tak? Dia terus masuk dekat cooling coil sini. So, pipe yang ini balik. Ni pipe balik. Dia akan melalui accumulator. Ni, dia akan melalui perangkap minyak ni. Dia akan balik. Dia akan terus balik pada kompresor. So, coil. Tak pergi sebelah. Coil ni kat sebelah ni tak lalu pun. Tak masuk pun ikut sini. Sepatutnya capillary tube yang dia buat tu dari filter dia kena masuk sini tau. Dia kena masuk capillary tube sini dulu. Dia kena masuk capillary tube sini dulu. Dia sejukkan cooling coil ni. Dia keluar sini. Dia keluar sini. Nampak tak pipe yang dia potong ni? Pipe besar tau. Bukan pipe capillary tube. Sepatutnya pipe sini. Dia kena pergi sebelah sini dulu. Baru dia masuk ke sini. Keluar sini baru masuk cooling coil. So sekarang isu dia. Dia masuk terus situ, cooling coil sini langsung tak terima gas, langsung tak ada gas. So, kena tahan watt bang. Bang, kena tahan watt ni bang. Ini kena tahan watt. Tapi, abang kena arrangekan untuk penghantaran ke kedai kita. Sebab yang ni kes berat. Kes ni saya tak boleh tukar alat ganti buat itu buat ini. Sebab apa, ini dah melibatkan gas. Kita kena, nak welding dekat dalam ni agak susah. Tapi saya cuba try pasang pakai flat nut ke, kita pakai skru ke dekat bahagian sini. So capillary tube ni kita kena buka, cabut, masuk dari sini. So jadi masuk daripada situ, dia macam tak betul ni. Dia ada something wrong tak betul kat sini. Saya boleh buat, cuma benda ni saya tak boleh buat terus dekat sini. Tak boleh on the spot. Senang cakap, kes ni kena masuk hospital. Boleh So abang kena arrangekan untuk penghantaran ke hospital. Macam tu kena cari ambulans kat luar. So jadinya hantar ke mana tak ada masa sekarang ni kita tak ada untuk ambil dan hantar. Sebab kita terus terang cakap kita kurangkan cost repair tu.
So kat sini kalau abang nak panggil tu abang boleh panggil macam Lala Move ke apa ke semua untuk hantar ke ni, ataupun cari kawan-kawan ke yang boleh hantar ke situ. Tapi yang ni kita dah jumpa dah masalah dia. So masalah ni dia melibatkan gas. So average lah untuk case yang ini, kalau kita tak gantikan capillary tube, average dia bukan dalam 200.5 macam tu cost dia. So kita akan ubah balik sistem pendawaian dia. Abang tak ada rosak lain, cuma kesilapan dari segi penyambungan pipe saluran dia tu saja. Okey? Boleh? So untuk case ni kita dah selesai. Kita pasangkan komplit. Nanti abang ada masa abang nak hantar, abang hantar je terus ke kedai. Okey? Kedai tutup setiap hari Jumaat. Alright. So belajar sesuatu dekat sini. Dalam ilmu ni, insyaAllah saya rasa banyak perkara yang anda belajar dalam kita punya video ni. So ini adalah kesilapan dia dekat sini. Dia tak perlu menukar apa-apa barang, cuma saluran pipe saja tertukar. So itu membuatkan bahagian chiller dia tak sejuk. Alright, saya rasa info yang bagus, ilmu yang bagus untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. So saya Hairul Bikul. So siapa-siapa yang berminat nak belajar, nak cari alat ganti, nak cari technician, boleh hubungi saya. Nombor telefon saya dah letakkan kat dalam laman web saya. Laman web saya adalah www.hairulbikul.com. Kita jumpa dalam next. Nak buku mana kan? Bos. Kalau nak buku pun ada. Kita ada jual buku juga, buku DIY. So boleh dapatkan kat laman web kita. Semua perkara tentang saya dan juga Bikul anda boleh dapatkan dekat kita.